Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, di atas segala pemberian, di atas segala kurniaan. Selawat dan salam buat junjungan mulia baginda Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, kekasih kita. Mudah-mudahan kita beroleh syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah diminta kepada semua untuk kita sama-sama mulakan pertemuan kita dengan membetulkan niat terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Adalah kerana Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kita nak sambung pembacaan kitab hadis. Kitab hadis Jami' dan juga Sunan Tirmizi, yang mana kita telah tiba pada bab masih lagi berkaitan tentang salat. Dan pada bab yang ke-89 ini, Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu ma jaa fi tajafi fi sujud. Kata Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan at-tajafi, menjarakkan tangan, merenggang menjauhkan tangan, dalam kurungan menjauhkan daripada mana? Daripada sisi badan, menjauhkan daripada tanah ketika mana berada dalam sujud. Maka sewaktu dalam sujud, maka tangan tersebut perlulah dijauhkan daripada sisi badan, daripada tanah ketika mana berada di dalam sujud. Maka riwayat yang ke-272, kata Imam Tirmizi menukilkan sanad daripada beliau hinggalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad maksudnya rantaian perawi daripada Imam Tirmizi sehinggalah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar an Dawud bin Qais an Ubaidillah bin Abdullah bin Aqram al-Khuzai an abihi qala kuntu ma'a abi bil qa'imin Namirah. Maka kata Ubaidullah, aku telah bersama dengan ayahku. Allahumma salli ala sayyidina. Kata Abdullah, minta maaf. Kata Abdullah bin Aqram, aku telah bersama dengan ayahku. Di mana? Bil qa', kuntu ma'a abi. Aku telah bersama dengan ayahku radhiyallahu anhuma bil qa'. Apakah maksud qa'? Lihat kepada Sahara, baris yang kedua, al-makanul mustawa, tempat yang lapang. Al-wasi' lagi luas, tempat yang lapang lagi luas. Maka aku telah bersama dengan Nabi, dengan ayahku di tempat yang lapang lagi luas, min Namirah, di tempat yang bernama Namirah. Boleh gariskan pada baris yang ketiga, dekat manakah Namirah? Kata para ulama, qaribun min Araf, qaribu Arafat, dekat dengan Arafah. Maka dia telah bersama dengan ayahnya di satu tempat lapang di Namirah. Famarrat rakabah, maka telah melintasi satu kumpulan rombongan. Faidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba dalam rombongan tersebut ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi telah berhenti qaimun, berdiri untuk solat. Qal, maka kata Abdullah bin Aqram,
Fakuntu anzuru ila ufratai ibtai, maka aku telah melihat kepada keputihan. Ufratai maksudnya adalah keputihan. Keputihan ketiak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berihram. Maka ketika mana Nabi dalam ihram, maka ketika mana Nabi sujud, aku dapat melihat kepada keputihan ketiak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu bila idza sajada, apabila baginda sujud. Wa ara, dan aku melihat bayadah, keputihannya. Maka daripada sini kita nampak waktu bilakah boleh nampak bahagian ketiak seseorang ketika mana sujud, apabila dia merenggangkan tangannya, menjarakkan tangan dia daripada sisi badan, daripada tanah, maka itu adalah cara sujud yang sunnah. Berkata Imam Tirmizi, wa fil babi, di dalam bab ini ada hadis yang lebih kurang sama daripada Abdullah bin Abbas Ibnu Bujainah. Ibnu Bujainah ni nama ni siapa? Cek kepada Sahara, maka pada baris yang keempat namanya adalah Abdullah. Dan Bujainah ini kata para ulama adalah ismu ummi, nama kepada ibu dia. Maka ya Abdullah bin Bujainah radhiyallahu anhu, Jabir, Ahmar bin Jaz'in, Maimunah, Abi Humaid, Abi Usaid, Abi Mas'ud, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Muhammad bin Maslamah, Al-Bara' bin Azib, Adi bin Amirah, dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum. Ini adalah riwayat-riwayat yang lebih kurang sama menceritakan keadaan sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Akram, hadis sahabat Nabi Abdullah bin Akram radhiyallahu anhu adalah hadis yang hasan. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis perawi yang bernama Daud bin Qais. Wala yu'rafu, dan tidak diketahui untuk sahabat Nabi Abdullah bin Akram daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang lain kecuali hadis ini. Wal amalu, dan amalan alaihi, di atas hadis ini, inda ahli ilmi, adalah di sisi ahli ilmu, maksudnya diamalkan. Ketika mana sujud, maka hendaklah lelaki menjarakkan pada waktu itu tangannya, lengannya daripada sisi badan dan juga daripada tanah. Wa Ahmad bin Jaz'in hadza, dan Ahmad bin Jaza' yang kita baru dengar nama tadi juga adalah daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahu hadithun wahid, dia hanya ada satu hadis sahaja. Maka ada dua sahabat yang mungkin kali pertama kita dengar. Yang pertama tadi Abdullah bin Akram, ada satu hadis je. Yang kedua Ahmad bin Jaza' pun ada satu hadis sahaja, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abdullah bin Arqam Az-Zuhri, adapun orang yang bernama Abdullah bin Akram Az-Zuhri, yang tadi nama sahabat Nabi tadi siapa nama dia? Al-Khuzai. Sama-sama sebut Al-Khuzai. Al-Khuzai sahabat Nabi. Tapi ada satu lagi perawi, Abdullah bin Akram Az-Zuhri. Maka itu bukan sahabat Nabi, itu adalah penulis bagi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa Abdullah bin Akram Al-Khuzai, lalu gariskan bawah Az-Zuhri dengan bawah Al-Khuzai. Satu sahabat dan satu bukan sahabat. Dan Abdullah bin Akram Al-Khuzai, innama yu'rafu lahu hadzal hadithu 'anil Nabi, sesungguhnya hanya diketahui untuknya hanya satu riwayat ini sahaja daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada bab ini pengajaran yang kita dapat, ketika mana sujud perlu dijauhkan tangan ataupun lengan dan siku daripada sisi badan. Maka pada bab yang ke-90, Imam Tirmizi membawakan tajuk perlunya ada ketenangan, adanya tamakninah sewaktu melakukan rukun sujud. Perlu ada tamakninah. Maka kata Imam Tirmizi, bab ma jaa, bab pada hadis dan riwayat, bab pada hadis dan riwayat yang datang fil i'tidal, berkenaan tentang i'tidal fi sujud, dalam sujud. Maka apakah maksud i'tidal di dalam sujud? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. I'tidal bermaksud pertengahan, pertengahan. Maka apakah yang dimaksudkan dengan pertengahan di sini? Maka lihat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sahara. Lihat kepada Sahara. Maka apakah maksud pertengahan? I'tidal. Maka kata para ulama, al-i'tidal bermaksud, jumpa tak? Tak gariskan. Huwa tawassut bermaksud adalah pertengahan di antara iftirash
dan pada waktu itu al-qabd. Maka apakah maksudnya? Maka disebutkan di sini, maksud daripada bab ini adalah biwad'il kaffaini 'alal ard. Perlunya ketika mana sujud meletakkan kedua tangan di atas tanah, itu satu. Wa raf'il mirfaqaini 'anha. Yang kedua, waktu sujud perlunya mengangkat siku daripada tanah, jangan letakkan di atas tanah. Wa 'anil janbain. Yang ketiga, perlunya menjauhkan siku daripada sisi badan, itu yang ketiga. Yang keempat, wal batan 'anil fakhidh. Yang keempat, ketika mana sujud perut dijauhkan daripada paha. Janganlah pada waktu itu kita sujud terlalu rapat paha dan perut. Itu dipanggil al-qabd. Al-qabd maksudnya genggam, rapat, erat. Maka maksud daripada pertengahan sujud adalah sujud yang tidaklah seperti iftirash, maksudnya meniarap, ataupun tidak pula seperti al-qabd, maksudnya pada waktu itu merapatkan paha pada perut, merapatkan tangan pada sisi. Maka itu pun bukan maksud dia. Tapi ini adalah i'tidal, pertengahan. Ianya meniarap pun bukan, dan pada waktu itu ianya terlalu rapat pun antara perut dengan paha, antara tangan dan sisi badan, itu pun bukan. Itulah maksud i'tidal. Okey, lihat kepada baris yang ketiga daripada hujung Arafah. Gariskan itu juga. Qala Ibnu Daqiqil 'Aid. Jumpa tak? Qala Ibnu Daqiqil 'Aid. Baris yang ketiga daripada bawah Arafah. Baris yang keempat, minta maaf. Kata Ibnu Daqiqil 'Aid, aku telah melihat di dalam riwayat Mu'jam yang telah dikarang oleh Imam At-Tabrani. Ada sebuah riwayat yang ada dalam Mu'jam Tabrani, dalatun, yang menunjukkan bahawa sesungguhnya di dalam cara sujud yang sunnah, iaitu ada 7, muka, kedua tapak tangan, kedua lutut dan juga kedua kaki. Taqa'us sajdah 'alal a'dha'i sab'ah. Maka sajdah adalah bermaksud ketujuh-tujuh anggota tubuh badan ini perlu terlibat. Fa innahu, sehingga kerana sesungguhnya, laulam yatajafi masalan, kalaulah seseorang itu tidak sujud betul-betul, contohnya pada waktu itu tangannya tidak dijauhkan daripada sisi badan dan tanah, la taqa'us sajdatu 'alal yadain, bermaksud pada waktu itu tidak lengkap sujud pada anggota tangan dia. Sebab Nabi dah ajar macam mana sujud menggunakan tangan. Tangan letak di atas tanah, muka tengah-tengah, dijauhkan daripada badan dan tanah. Maka dalam riwayat Tabrani ada sebuah riwayat, kalaulah seseorang itu waktu sujud dia tak buat apa yang Nabi SAW ajar, maka anggota sujud pada tangan dikira tidak berlaku. Maka ini adalah gambaran pentingnya untuk menjaga anggota badan sewaktu sujud. Bab yang ke-90, riwayat 273. Jelas ke jelas? Wabi ilaihi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abu Muawiyah 'an al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir radhiyallahu anhu. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum, apabila salah seorang daripada kamu sujud, falyatadil, maka hendaklah dia pertengahan." Apa maksud pertengahan? Tidak meniarap dan tidak terlalu rapat setiap anggota tubuh badan. Wala yaftarish, sebab itu Nabi bersabda, wala yaftarish, dan janganlah pada waktu itu dia iftirash. Apakah maksudnya iftirash? Maksudnya meletakkan kedua tangan, meletakkan zira'i. Zira'i maksudnya adalah tangan. Dan janganlah dia meletakkan kedua tangannya seperti mana anjing meletakkan tangan. Pada waktu itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anjing kalau duduk, maka tangan lengannya pada waktu itu diletakkan di atas tanah. Lihat kepada Sahara dan lihat kepada Arafah. Lihat kepada Arafah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu di dalam hadis kata para ulama, nahas syariah, ada 7 cara binatang ketika mana solat yang dilarang. Nampak tak? Maka ada iftirashus sabu', tadbihul himar, ika'aul kalb, iltifatus tha'lab, burukul jamal, nuqratud dik, aqabatus syaitan. Maka antaranya adalah tadi kita belajar, Nabi kata jangan meletakkan tangan waktu sujud seperti anjing meletakkan tangan. Itu antaranya.
Kemudian semalam kita telah belajar ketika mana nak turun sujud. Nabi bagikan perumpamaan, jangan turun seperti mana unta duduk, burukul jamal. Itu kita dah belajar. Kemudian yang ni pun biasa, nuqratud di, jangan solat begitu laju seperti mana ayam mematuk makanan di tanah. Maka jangan. Dan perumpamaan yang lain akan datang dalam hadis insya-Allah. Okey. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala, berkata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada juga hadis daripada Abdul Rahman bin Shibil, Bara' bin Azib, Anas bin Malik, Abu Humaid dan juga Ummul Mukminin Aisyah. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Jabir adalah hadis yang hasan sahih, dan amalan di atas hadis ini di sisi ahli ilmu, mereka memilih al-i'tidal untuk sujud dalam secara pertengahan, tidak iftirash dan tidak pula pada waktu itu al-qabd, terlalu rapat seluruh anggota badan. Wa yakrahun, dan mereka menganggap makruh al-iftirash untuk meletakkan tangan di atas tanah seperti mana binatang buas, as-sabq maksudnya binatang buas meletakkan tangan di atas tanah. Riwayat 274. Wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Anas radhiyallahu anhu yaqul, kata Qatadah, aku telah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'tadilu, lakukanlah secara pertengahan di antara iftirash dan juga al-qalb sewaktu sujud. Wala yabsutanna, janganlah menghampakan, meletakkan ahadukum, salah seorang daripada kamu, zira'aihi, tangannya, lengannya, fi salah, dalam solat, bastal kalb, seperti mana anjing menghampakan, meletakkan tangannya. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-91, kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan wad'il yadain, meletakkan kedua tangan. Ketika mana sujud, tangan perlu diletakkan. Jangan waktu sujud tangan kita letak dalam poket ke letak dekat tempat lain. Tangan mesti diletakkan di atas tanah. Wa nasbil qadamain, kaki mesti ditegakkan. Jangan pada waktu itu kaki dibengkokkan. Bengkok maksudnya bengkok yang salah. Adapun bengkok jari-jari, maka itu dituntut. Fi sujud, ketika mana sujud. Maka pada bab ini Imam Tirmizi nak meng-highlightkan dua anggota sujud, tangan dan juga keadaan kaki. Riwayat 275. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Abdul Rahman qala hadatsana al-Mu'alla bin Asad qala hadatsana Wahib an Muhammad bin Ajlan an Muhammad bin Ibrahim an Amir bin Sa'd an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan bi wad'il yadain, untuk meletakkan kedua tangan di atas tanah. Letakkan tangan waktu sujud di atas tanah. Yang ini tangan maksudnya tapak tangan. Adapun siku dan lengan, kita dah belajar pada hadis sebelum ini, mesti dijarakkan daripada tanah dan sisi badan. Wa nasbil qadamain, dan perlu untuk menegakkan kedua kaki, kecuali jari jemari kaki yang pada waktu itu dihadapkan ke arah kiblat. Qala Abdullah, berkatalah Abdullah ni siapa? Guru Imam Tirmizi. Tulis di situ, guru Imam Tirmizi, perawi. Wa qala al-Mu'alla, berkatalah Mu'alla, hadatsana Hammad bin Mas'adah an Muhammad bin Ajlan an Muhammad bin Ibrahim an Amir bin Sa'd anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi wad'il yadain, Nabi telah menyuruh untuk meletakkan kedua tangan. Fadzakara nahwah, maka riwayatnya lebih kurang sama, cuma dalam sanad yang kedua ini tidak disebutkan perkataan an abihi, daripada ayahnya. Tak disebutkan Amir bin Sa'ad daripada ayahnya. Berkata Imam Tirmizi, dan telah meriwayatkan Yahya bin Sa'id al-Qattan dan juga lebih daripada seorang daripada perawi yang sama, Muhammad bin Ajlan daripada Muhammad bin Ibrahim daripada Amir bin Sa'ad. Tulis dekat atas tu bighairi zikri abi, juga tak disebut perkataan an abihi. Maka Amir bin Sa'ad berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk meletakkan kedua tangan, menegakkan kedua kaki. Maka bila tidak ada sebut perkataan daripada ayahnya, maka apakah hukum hadis ini? Kata Imam Tirmizi, mursalun, ianya adalah hadis yang mursal. Lihat kepada Arafah.
lihat kepada Arafah. Maka apakah maksud mursal? Lihat kepada baris yang ketiga Arafah. Jumpa tak? Maka apakah maksud mursal? Wal mursalu fi istilahi usulil hadis tarkus sahabi. Tak disebutkan pada waktu itu sahabat dalam riwayat. Tak ada nama sahabat. Daripada tabi'in terus kepada Nabi. Maka itu dipanggil sebagai apa? Sebagai apa nama dia? Mursal. Apa maksud mursal? Mudah. Tarkus sahabi. Mursal maksudnya sahabat tak disebutkan di dalam riwayat. Okey, bab yang qala Abu Is, mana tadi? Wa hadha asah. Dan riwayat yang mursal ini kata Imam Tirmizi lebih sahih daripada riwayat yang ada direct menyebut nama ayahnya, kerana seolah-olah itu adalah penambahan perawi. Wa huwa alladhi ajma'a alaihi ahlul ilmi. Dan apa yang ada di dalam riwayat itulah yang disepakati oleh ahli ilmu, dan mereka memilih pandangan tersebut. Tangan perlu diletak, tapak tangan perlu diletak di atas tanah ketika mana sujud, dan kaki perlu ditegakkan. Bab yang ke-92, bab ma ja'a fi iqamati salbi, perlu untuk meluruskan, menegakkan tulang belakang ketika mana bangun ketika mana mengangkat kepala daripada sujud dan rukuk. Ini bab yang baru. Apakah ringkasan daripada bab ini? Perlunya at-tama'ninatu fil arkan. Perlunya ada tama'ninah. Jangan belum tegak badan dah sujud balik, ataupun belum tegak badan dah pindah kepada rukun yang lain. Maka badan perlu tegak, tulang belakang perlu tegak, barulah pada waktu itu sujud semula. Riwayat 276. Wa bi ilahi qala hadatsana Ahmad bin Muhammad bin Musa qala hadatsana Ibn al-Mubarak qala hadatsana Syu'bah an al-Hakam an Abdurrahman bin Abi Layla an al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana salat Rasulillah, adalah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza raka'a, apabila baginda rukuk, wa idza rafa'a, apabila baginda mengangkat ra'sahu, kepala baginda yang mulia, minar rukuk, daripada rukuk, wa idza sajada, dan apabila baginda sujud, wa idza rafa'a ra'sahu, dan apabila baginda mengangkat kepala mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sujud, daripada sujud, qariban minas sawa. Apakah maksud qariban minas sawa? Tempohnya hampir sama. Tempohnya hampir sama. Qariban minas sawa maksudnya tenang. Kadar mana Nabi rukuk, itulah kadar Nabi i'tidal. Kadar mana Nabi i'tidal, itulah kadar Nabi sujud. Kadar mana Nabi sujud, itulah kadar Nabi duduk antara dua sujud. Tenang je nak solat Nabi. Tempohnya lebih kurang sama. Berkata Imam Tirmizi, lalu riwayat ini menggambarkan perlunya tama'ninah, ketenangan pada waktu rukun-rukun. Jangan pada waktu itu seperti riwayat yang kita baca, nukratud dik, seperti ayam mematuk pada tanah, cepat sangat. Maka itu tidak boleh. Kalaulah solat tanpa tama'ninah, maka batal solat, sebab ini salah satu daripada rukun solat. Berkata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas. Dan kata Imam Tirmizi, wa bi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah anil Hakam nahwa. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Bara' adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-93, bab ma ja'a fi karahiyah, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan karahiyah, makruh. Makruh di sini maksudnya apa? Apa maksud makruh di sini? Lihat kepada Arafah. Lihat kepada Arafah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hukmul mubadarah. Mubadarah maksudnya mendahului. Lihat kepada Arafah, jumpa tak? Berkata para ulama mazhab yang tiga, Syafi'i, Maliki, Hanabilah, menyebut orang yang mendahului imam sebenarnya adalah melakukan perbuatan haram, berdosa. Mendahului imam adalah dosa. Sayang waktu solat buat dosa. Namun walaupun dosa, solatnya sah. Mendahului imam adalah perbuatan dosa, namun solatnya pada waktu itu adalah sah. Maka bererti ianya adalah makruh tahrimi, ianya berdosa. Maka apakah bab ini? Makruh untuk mendahului imam pada rukuk dan sujud. Riwayat 277. Wa bi ilahi qala hadatsana Bundarun qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala hadatsana Sufyan an Abi Ishaq an Abdullah ibn Yazid qala hadatsana al-Bara' wa huwa ghairu kadzub. Dan Bara' adalah sahabat Nabi, dan beliau adalah seorang yang tidak pernah berdusta.
Maka beliau berkata, kunna idza shallaina, adalah kami ketika mana solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, farafa'a ra'sah, ketika mana Nabi telah mengangkat kepala baginda minar rukuk, daripada rukuk, lam yuhni, tidaklah membengkokkan belakang, tidaklah menundukkan belakang, rajulun minna, salah seorang daripada kami. Tak ada orang yang bengkokkan badan dia, tundukkan badannya, hatta yasjuda, sehinggalah baginda Nabi SAW sujud. Fanasjud, barulah kami sujud. Ini menunjukkan perlunya solat selepas daripada imam. Perlunya solat selepas daripada pergerakan imam. Bila imam dah sujud, baru sujud. Bila imam dah rokok, baru rokok. Kecuali di sisi mazhab Imam Abu Hanifah, maka pergerakan makmum perlu selari dengan imam. Makmum perlu selari dengan imam, kecuali ketika mana takbiratul ihram, imam dulu, barulah makmum angkat takbiratul ihram. Itu pandangan Imam Abu Hanifah. Wa fil babi, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas bin Malik, Muawiyah ibnu Mas'adah sahibul juyush, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Bara' yang kita baru baca tadi adalah hadis yang hasan sahih, dan inilah pandangan ahli ilmu. Sesungguhnya barang siapa, innaman khalfal imam, sesungguhnya orang yang berada di belakang imam, mereka perlu mengikuti imam pada apa yang imam lakukan, dan tidak boleh rukuk kecuali selepas imam rukuk, dan tidak boleh mengangkat kepala daripada rukuk kecuali setelah imam angkat kepala. Wala na'lamu bainahum, dan kami tidak mengetahui di antara para ulama ini pada isu ini ikhtilafan, sebarang percanggahan pendapat. Semua setuju mesti solat selepas daripada imam melakukan pergerakan. Nak pergi mana? Bukan tertinggal flight pun kalaulah kita nak mendahului imam. Bukan dapat apa-apa pun kalau nak mendahului imam. Maka kalaulah kita nak mendahului imam, bagus kita yang jadi imam. Cakap dengan imam tu, imam ke belakang, sebab alang-alang saya dah mendahului imam, maka baik biar saya jadi imam. Maka tak sepatutnya berlaku. Bab yang ke-94, bab maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang datang, fi karahiyatil iqa', berkenaan tentang makruhnya iqa' baina sajdatain, di antara dua sujud. Pada waktu itu ianya adalah makruh iqa'. Maka iqa' ini ada dua. Apakah maksud iqa'? Iqa' ada dua. Lihat kepada Arafah, baris yang kedua. Jumpa ke? Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata para ulama, lil iqa' tafsiran. Ada dua penerangan tentang iqa'. Yang pertama apa? Menegakkan kedua lutut. Maka dua lutut kita letakkan pada dada kita, dan punggung kita diletakkan di atas tanah, dan pada waktu itu kedua tangan diletakkan pada tanah. Ini tiga. Apakah iqa'? Saya tak tahu kalau yang dekat live ni boleh nampak. Maksudnya adalah duduk dengan ini. Maka lutut tegakkan. Tak tahu nampak ke tak? Punggung letak atas tanah, tangan pun letak atas tanah. Maka itu dipanggil iqa'. Maka yang ini adalah makruh. Duduk yang iqa' yang jenis pertama ini adalah makruh. Dan yang kedua apakah dia? Kita lihat kepada Arafah tadi, ay yajlisa ala aqibai. Pada waktu itu dia duduk di atas kedua kaki dia. Sepatutnya duduk atas satu kaki, lagi kaki yang kanan kena tegak. Yang ni tidak, dia duduk di atas kedua kaki dia. Maka ini jenis yang kedua. Iqa' yang pertama tadi menegakkan lutut, meletakkan punggung atas tanah, tangan atas tanah, yang itu adalah makruh, ianya tidak boleh. Yang kedua, duduk di atas kedua kaki ketika mana duduk antara dua sujud, maka pada waktu itu ianya para ulama berbeza pendapat. Lihat kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa qala an-Nawawi, jumpa tak? Baris bawah dia, wa qala an-Nawawi. Okey. Maka kata Imam Nawawi, iqa' yang kedua tadi, maksudnya duduk di atas kedua-dua kaki, maka ianya adalah sunnah berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas. Berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas. Di sisi mazhab Syafi'i, mazhab yang lain mereka kata makruh juga. Makruh. Mereka kata makruh. Atia bangun kot.
Okey. Maka ianya adalah makruh juga. Okey. Lalu ini dua jenis iqa'. Dan ini adalah pada waktu itu nak menerangkan tentang iqa' yang pertama, menegakkan lutut, meletakkan punggung atas tanah dan tangan pun di atas tanah ketika mana duduk antara dua sujud. Maka riwayat 278, wa bi ilayya qala hadatsana Abdullah ibn Abdul Rahman qala hadatsana Ubaidullah ibn Musa qala hadatsana Israil an Abi Ishaq an al-Harith an Ali radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, aku suka untuk kamu apa yang aku suka untuk diriku, wa akrahu, dan aku tidak menyukai untuk kamu ma akrahu li nafsi, apa yang aku tidak suka untuk diriku. La tuq'i, janganlah duduk secara iqa' baina sajdatain, ketika mana duduk antara dua sujud. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini kami tidak mengetahui daripada hadis Sayyidina Ali kecuali daripada hadis riwayat Abu Ishaq daripada Al-Harith daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wa qad da'afa, dan telah meletakkan hukum dhaif sebahagian ahli ilmu pada perawi yang bernama Al-Harith Al-A'war. Ada yang mengatakan pada waktu itu beliau adalah pada waktu itu dhaif. Kenapa ada yang menghukumnya dhaif? Lihat kepada Arafah 3 baris daripada bawah. Maka siapakah Harith Al-A'war? Maka kata para ulama, beliau adalah tabi'i. Beliau seorang yang dipercayai, walaysa bikadzab, tidak berdusta. Namun pada waktu itu ada kemungkinan beliau ini adalah sayyi'ul hifzi, ingatannya tidak kuat. Maka sebab itu didhaifkan riwayatnya. Kata Imam Tirmizi, beramal di atas hadis ini adalah di sisi para ahli ilmu, kebanyakan para ahli ilmu. Mereka mengatakan makruh untuk duduk iqa', terutamanya yang pertama tadi, iaitu menegakkan lutut, meletakkan punggung di tanah dan kedua tangan di tanah. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, Anas bin Malik dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bab yang ke-95 tentang keharusan untuk duduk iqa'. Maka macam mana nak gabungkan bab yang ke-94 dan 95? Cara gabungkannya adalah 94 adalah duduk iqa' jenis yang pertama tadi. Itu tak boleh. Bab yang ke-95 adalah duduk iqa' yang kedua, iaitu duduk di atas kedua kaki. Maka riwayat yang ke-279, wa bi ilayhi qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Ta'usan yaqul, qulna, kami telah berkata kepada Abdullah bin Abbas berkenaan tentang duduk iqa'. Ini dia yang Imam Nawawi kata, Abdullah bin Abbas kata iqa' itu sunat. Iqa' yang mana? Iqa' yang kedua, iaitu punggung diletakkan di atas kedua-dua kaki tanpa ada kaki yang dikeluarkan seperti mana duduk tahiyat awal. Maka kata Abdullah bin Abbas ketika mana ditanya tentang iqa' di atas kedua-dua kaki, maka berkatalah Abdullah bin Abbas, hiya sunnah, ianya adalah sunnah. Fakulna, maka kami berkata, inna lanarahu, sesungguhnya kami melihat perbuatan iqa' itu jafa'an birrajul. Ada beberapa terjemahan, ada jafa', terjemahannya adalah susah dan sukar. Tetapi kata Arafah, lihat kepada Arafah, apakah maksud jafa'? Jafa' maksudnya adalah cara duduk orang-orang yang jahil. Al-baladah, cara duduk orang yang jahil. Maka berkatalah Abdullah bin Abbas, bahkan tidak. Iqa' itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad dhahaba ba'du ahli ilmi, dan telah berpandangan sebahagian ahli ilmu kepada hadis ini daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berpandangan bahawa iqa' itu ada sebarang masalah, iaitu iqa' yang kedua. Adapun iqa' yang pertama, maka ianya tetap makruh pada semua pendapat para ulama. Dan ianya adalah pandangan sebahagian daripada penduduk Mekah, daripada kalangan ulama fiqah, dan majoriti ahli ilmu mereka mengatakan makruh untuk duduk secara iqa' di antara dua sujud. Apakah yang patut dibaca di antara dua sujud? Bab yang ke-96, bab ma yaqulu baina sajdatain, apakah doa yang patut dibaca ketika mana duduk di antara dua sujud?
Riwayat 280. Wa bi ilai qala hadatsana Salamah bin Syabib bin qala hadatsana Zaid bin Hubab an Kamil Abil Ala'i an Habib bin Abi Thabit an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca ketika mana duduk antara dua sujud. Apakah doa yang Nabi baca? Sama-sama ikut. Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kata Imam Tirmizi, wa bi ilayhi qala hadatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallal qala hadatsana Yazid bin Harun an Zaid bin Hubab an Kamil Abil Ala nahwah. Ada sanad yang lain tetapi matanya lebih kurang sama. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib dan beginilah telah diriwayatkan daripada Sayyidina Ali dan inilah yang dipegang oleh Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahway tentang adanya doa ketika mana duduk antara dua sujud. Mereka berpandangan ianya boleh diamalkan ketika mana solat fardu dan at-tatawwu' solat sunat. Warawa ba'duhum, dan ada yang meriwayatkan ada sebahagian meriwayatkan hadis ini daripada perawi Kamil Abil A'la, namun secara mursal tak disebutkan pada waktu itu nama sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. InsyaAllah kita sambung pada jam 9.15 nanti, dan pada jam 8.30 kita akan jumpa dalam Hayati Quran insyaAllah. Kita jumpa lagi